A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika war rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang terbaik insya-Allah. Hari Rabu dan hari yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar ibu dan ayah, khususnya mereka yang ada anak form 4, form 5, form 6. Hari ini adalah hari persekolahan. Mak apak tunggu, tak tahu anak tunggu ke tak. Kan? Hari ini hari pertama pelajar masuk sekolah. Tadi Pak Lis sempat dah pergi sekolah, kan, nak tengok SOP mereka, kan, sebagai satu tanda sokongan kepada madrasah agar kita nantinya boleh melakukan perkara sama. Nampak macam tak ada masalah lah, kan? Jadi madrasah ni boleh buat. Jadi kita minta kepada kementerian, apapun kementerian, tak kisahlah, kan, kena percaya kepada madrasah. Seperti mana kau orang percaya pada sekolah, kau kena percayalah pada madrasah. Takkan tak percaya pada orang agama pula, kan. Isu kita ialah kenapa madrasah tak buka lagi, tak operasi. Semalam kita buat mesyuarat sekejap. Kita jumpa rakan-rakan madrasah kita, kan, merujuk kepada isu pada hari ini. Dan kita akan panjangkan kepada kita, insya-Allah kita telah hantar satu surat kepada Menteri Agama untuk kita jumpa dan membawa harapan kita. Sebab kita tak nak tangguh-tangguh, kan. Kalau sekolah boleh dibuka, maka kita punya harapan besar madrasah juga harus diberi peluang untuk buka. Nampak tak? Jangan dikaitkan dengan kluster sana kluster sini. Sebab Plaza pun ada kluster, dibuka pun tak ada masalah pun. Ada banyak tempat ada kluster. Maka madrasah harus diberi kepercayaan, diberi peluang untuk beroperasi balik, kan. Ini benda besar. Pak Riz dia bercakap, orang yang tak bercakap, orang yang tak bercakap tu hak dia. Aku bercakap sebab ini agama aku. Aku bercakap sebab ini perjuangan. Nampak tak? Ada berapa puluh ribu anak-anak remaja yang berada kat luar, yang pelajar madrasah, sangkut pengajian mereka kerana tidak dibenarkan madrasah beroperasi lagi, kan. Kita tak tahu apa yang sedang berlaku pada mereka. Kita risau, kan. Bukan semua masuk madrasah sebab rekod dia bagus. Bukan semua orang masuk sebab dia anak ustaz. Bukan semua orang masuk madrasah sebab mak apak dia hebat. Ada orang masuk madrasah sebab bercerai-berai. Nenek jaga, atuk jaga, bapa belasah dia nak selamatkan anak tu hantar madrasah. Ada orang bercerai. Penceraian tu menyebabkan anak-anak terkontang-kanting. Maka campur tangan mak apak, bapa saudara, mak saudara, sepupu, sepapat dan sebagainya, selamatkan anak masuk madrasah. Madrasah ni ceritanya sangat berbeza macam sekolah. Orang masuk darjah satu tu semuanya adalah mereka yang majoritinya, kalaupun anak yatim, diuruskan dengan baik. Tapi madrasah lain. Madrasah ni boleh masuk umur 13, 10 tahun, 8 tahun, 7 tahun. Faham ke faham? Dan tak ada sistem yang menyatukan. Madrasah ni berbeza-beza, ikutlah pemilik dia. Walaupun dari sudut peraturannya tertakluk kepada Jabatan Islam dan juga JAKIM. Namun cara menjalankan madrasah ia bergantung kepada madrasah itu sendiri. Jadi kita mengharapkanlah, bila saya tengok Pak Riz tengok madrasah, tengok sekolah-sekolah dah buka. Tadi dah pukul 8 lebih, kita tunggu sampai pukul 8 lebih pun ada orang masih pergi sekolah. Kita yakin pelajar madrasah insya-Allah terbaik, kan. Mereka akan sampai on time insya-Allah. Dan institusi seperti madrasah inilah yang sedang nampaknya dipinggirkan, kan. Ini kita risau. Satu suara ini kita sampaikan. Mudah-mudahan ia benar-benar sampai. Tak tahu pasal apa, atas isu apa, atas isu keselamatan ke, kesihatan ke, jelaskan dah supaya kita faham. Madrasah tak boleh dibuka lagi sebab isu keselamatan. Bagi tahu supaya kita faham, maka kita boleh ada tindakan. Kita boleh buat tindakan susulan dan sebagainya. Madrasah tak boleh dibuka lagi sebab isu kesihatan. Kita semua faham, satu Malaysia, satu dunia, bukan Malaysia saja, isu kesihatan COVID-19 ni. Nampak tak? Jadi isu pembukaan madrasah ni sepatutnya diberi keutamaan. Sepatutnya perkara yang sangat-sangat penting, yang perlu diberi keutamaan, bukan sekadar cakap seperti angin lalu. Ini perkara besar. Sebab ramai orang tak faham bahawa isu-isu remaja pada hari ini, kan, dia banyak berkait rapat, sangat dekat dengan madrasah. Sebab antaranya bila remaja-remaja ni hadapi masalah dari sudut akhlaknya, akidahnya, adabnya, kan, maka saudara mara, mak bapak berusaha bermati-matian untuk bawa anak tu masuk madrasah. Kadang-kadang mereka merayu, tolonglah ustaz, tolonglah, anak isap dadah, anak minum arak, anak kaki judi, anak kaki perempuan, anak mat motor. Dan mereka nak selamatkan anak-anak ni, mereka merayu untuk dimasukkan, ditempatkan anak-anak mereka di madrasah. Ini madrasah yang banyak orang tak faham. Ini bukan sekolah.
Madrasah adalah tempat untuk kita bangunkan manusia supaya mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tempat macam ni kita perlecehkan, perlekehkan, kita pinggirkan? Ini tempat kita bawa anak-anak remaja yang antara mereka tersalah pilih jalan, antara mereka tersilap pilih jalan, antara mereka terkeluar daripada radar sebagai seorang Muslim. Kita bangunkan supaya kenal Allah. Kita bangunkan supaya dia jatuh cinta pada Islam. Kita bangunkan dia supaya kalimah la ilaha illallah jadi pegangan dia. Kenapa pula madrasah pula yang nampaknya macam tak ada cerita? Saya selalu berharap bila ada live dia menteri siapa pun kita harap adalah sebut nama madrasah. Adalah, tak ada juga. Kita tunggu lagi live. Live sana, live sini. Kan menteri sana, menteri sini. Tak ada juga nama madrasah. Bagi tahulah. Kan? Kalaupun mati mesti ada batu nisan, baru kita faham kan. Faham tak apa kedudukan masa? Bagi tahu jelas, bagi tahulah sebab zaman hari ini zaman teknologi. Jangan nanti banyak tersebar berita-berita yang tak benar, tersebar berita-berita palsu, berita-berita yang tak elok kita dengar. Kita ni orang yang berjuang. Kita bukan ada gaji, kita bukan ada upah, kita bukan dibayar. Faham tak? Bukan kita ni gila nak buka madrasah sebab kita nak dapat duit. Madrasah sebahagian besar ni miskin, bukan ada duit. Kita bukan kaya. Ada madrasah dimiliki oleh orang hebat-hebat, memanglah dia hebat. Alhamdulillah, kita teruskan kita doa. Kan? Mereka terus berjuang, mereka terus berjaya. Tapi madrasah-madrasah sebahagian besarnya bukan orang kaya. Kan? Ada madrasah hidupnya dengan pendapatan yuran yang tak cukup dan mereka kena dapatkan pendapatan-pendapatan lain. Tu yang nampak kadang-kadang ada madrasah berdiri kat depan masjid, berdiri kat depan kedai. Banyak kedai-kedai ada tabung-tabung madrasah. Itu nak gambarkan betapa daifnya madrasah di Malaysia. Bukan semuanya hebat, bukan semuanya ada bangunan tinggi menjala, bukan semuanya ada kekayaan, tapi nak tunggu kaya baru nak buat madrasah memang tak jadilah. Faham tak? Kadang-kadang Allah bagi kesedaran pada orang yang bukan kaya tapi dia ada kesedaran untuk agama. Dia sayang agama dia, dia berjuang. Apa salah? Nampak tak? Ada orang kata saya, kau dah tahu tak ada duit kau bangunkan madrasah buat apa? Nampak tak? Ini adalah pendapat-pendapat yang boleh merosakkan agama. Kan nak tunggu orang kaya nampak agama bukan senang. Nak tunggu orang kaya bangunkan madrasah bukan senang. Maka kita bangunkan madrasah, maka jadikanlah ini sebagai platform untuk anda keluarkan dana, bantu sedekah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham ke faham? Ini perjuangan. Kan? Seandainya anak-anak remaja umurnya 16, 17 tahun telah dibenarkan pergi sekolah, kami di madrasah juga ada anak-anak umur 16, 17, 18, 19 tahun, 20 tahun, 23, 24, 25. Ya, memang ada. Itulah madrasah. Nampak tak? Jadi kita minta harus kan ada suara yang sampai ke atas untuk membolehkan madrasah juga akhirnya dapat beroperasi. So kalau anda ingin, anda nak nyatakan sokongan anda kepada perjuangan ini, tuan, share lah live ini. Mana tahu jatuh pada orang-orang yang suara mereka boleh mempengaruhi, suara mereka boleh memberi kesan. Tolonglah, kita tak tahu kan, saya buat live ni kan, kita ibarat menjala. Di lautan yang luas, kita tahu kawasan mana ni ada ikan yang banyak, kita jala je. Jadi live ini, kita tajuk hari ni ialah suara kita, suara orang madrasah kan. Kita minta live ini jatuh pada orang tertentu yang ada kedudukan, ada pengaruh, ada kuasa kan, yang boleh memanjangkan suara ini kepada orang yang ada kedudukan, yang ada kuasa, yang boleh menentukan madrasah bila buka. Katakan bulan 1, bulan 1 cakap jelah bulan 1. So kita boleh susun jadual kita. Bulan 12 cakap jelah bulan 12. Kan? Sedih lah, kita memang sedih lah. Kan? Sebab kita tak tahu kan mana permulaan dan pengakhiran kita ni. Kan? Sebab kita madrasah kita tak bergantung pada duit kerajaan. Kita madrasah kita tak bergantung pada duit zakat. Kita madrasah tak bergantung kepada duit orang-orang kaya ni. Kita teruskan berjalan. Ada orang bagi kita terima, tak ada orang bagi kita teruskan. Kita taklah merintih mengharapkan belas ihsan orang. Sebab kita yakin ni kerja agama. Susah macam mana pun kita kena hadap. Susah macam mana pun kita kena hadapi. Susah macam mana pun kita kena rentasi. Inilah kerja agama. Kerja agama memang bukan kerja yang kita kalau nak dapat jawatan, nak dapat kedudukan, nak dapat pengaruh, bukan kerja ni yang patut buat. Nampak tak? So, bila Pak Rais bersuara ni, Pak Rais bersuara untuk semua madrasah lah. Sama ada mereka suka tak suka, mereka kata ni siapa punya orang ni bercakap untuk madrasah. Tapi kalau suara ini sampai dan akhir madrasah dibuka, semua orang yang tak suara pun dapat buka madrasah. Betul kan? Semua orang yang senyap je, tak apalah, kita patuh je lah, kita tunggu je lah. Tunggu boleh tunggu, kalau suara kita sampai. Kalau dia kata 2 tahun nak tunggu ke? Tak mungkin kan? Tapi kita nak suara kita sampai. Kalau sampai, terbuka, operasi madrasah dibuka, maka semua orang yang senyap duduk, playing safe pun dapat kesan yang baik. Tak apa, perlu ada orang yang perlu dikorbankan untuk perjuangan ini. Kalau Pak Rais perlu dikorbankan untuk menyuarakan pendapat, menyuarakan suara ni, supaya madrasah, suara madrasah tu didengar,
Ini baru buka tau, belum cerita lain tau. Ini baru kulit, belum dalam lagi. Cerita madrasah macam-macam kan. So ni baru kulit kan. Nak buka pun azab kan. Belum lagi perkakas madrasah nak dicerita kan. Bukan platform ini yang sesuai untuk dicerita, tapi kita nak bagi tahu kan, madrasah satu institusi yang sepatutnya dekat betul dengan manusia. Anda ada masalah, anda ada anak bermasalah, anda mempunyai anak yang ialah akhlaknya buruk dan sebagainya, salah satu platform yang anda boleh manfaatkan ialah kehadiran madrasah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? So madrasah lah tempatnya kan. Yang paling mudah, orang meninggal nak dapatkan solat jenazah, nak cari siapa? Madrasah lah. Nak buat tahlil, nak cari siapa? Budak madrasah lah. Nampak tak? Nak buat solat hajat, budak madrasah lah. Nampak tak? Peranan madrasah tu sangat besar tau. Nampak tak? Jasanya dalam kehidupan manusia sangat banyak, sangat besar. Selalunya dipinggirkan, selalunya dipandang sepi, selalunya tak diambil tahu. So, kita harapkan kan, dengan terbukanya sekolah akan membuka ruang untuk madrasah pula ikut sama. Kan, hanya kita bersuara sebab kita tak tahu bila. Jadi kita suaralah bila madrasah akan dimulakan, bila madrasah akan beroperasi. Banyak orang tanya, Pak Aris bila Pak Aris? Kan, kita tertarik follower kita daripada Singapura pagi tadi. Kan, bagi tahu di ruang komen. Pak Aris di Singapura, tak tahu orang Singapura boleh saya punya follower, Pak Aris punya follower orang di Singapura boleh confirmkan benda ni betul atau tidak. Pak Aris di Singapura sekolah buka bersama dengan madrasah. Makna madrasah dibenarkan beroperasi serentak dengan pembukaan sekolah. Tolong confirmkan orang Singapura. Kalau itu berlaku, maka kita ni orang Malaysia patut rasa malulah, sebab kita ni negara Islam. Kan? Sepatutnya perlu diberi keutamaan. Kan? Perlu diberi keutamaan. Mana yang kurang tu bagi tahu kita lah supaya kita baiki. Kan? Nak gunakan SOP apa, nak letak apa kat depan, nak letak kat pintu pagar apa. Bagi tahulah. Nak beli penembak ke apa ke, nak beli ya Allah, bagi tahu supaya kita ada usaha. Senyap je, kita pun tak tahu apa nak buat. Kan? Semua orang faham tentang SOP. Kan? Madrasah Pak Aris lagilah faham sangat tentang SOP. Lagilah faham sebab kita dah lalui beberapa fasa masa PKP dulu. Semasa kita beroperasi. Kan? Semasa kita beroperasi dulu, kan, kita telah melalui banyak perkara-perkara yang perlu dipatuhi, kan, melalui tunjuk ajar, bimbingan dan nasihat daripada KKM. Dan kita dah lalui sepanjang PKP itu. Alhamdulillah. Kan? So, bagi tahulah apa benda. Kan? Jangan, bila senyap je kita tahu. Itu akan lahir banyak suara-suara sumbang, akan lahirkan ketidakpuasan hati, kan? Akan lahir perkara-perkara yang tak sihat. Kan? Kita risau, kan? Kita risau tentang anak-anak yang ada kat rumah. Mereka tinggalkan Quran, mereka dah mula tinggalkan sunnah Nabi. Ialah handphone, apa nak cakap? Remaja kuat mana dia? Dah handphone kat tangan, kita bimbang, kita khawatir Quran akan dipinggirkan, Quran akan disingkirkan. Bila mak bapak dua-dua bekerja, apa yang kita boleh harap dengan anak? Pada saat detik ini, berapa ramai daripada kita dapat anak-anak yang patuh, yang taat? Kita cakap sekali, berpuluh kali dibuat. Sekali kita cakap, setiap hari dibuat. Atau kita kena cakap dia setiap hari. Setiap hari kena ingatkan dia. Anda ibu apa yang mana? Anda cakap sekali, anak anda buat berulang-ulang kali. Sepanjang PKP itu, sepanjang cuti sekolah ni, cakap sekali je. Bangun subuh sayang, kan? Berdosa, awak kan budak madrasah, kan? Awak bangun pukul apa? Pukul 4 pagi, kan? Ini ibu suruh bangun pukul 5. 1 jam lewat, dapat tidur 1 jam lagi, kan? Kat madrasah pukul 4 dah kena bangun, 4.30 dah kelas, kan? Ini bangun pukul 5. Tak boleh ke? Sekali mak cakap, sepanjang masa anak bangun pukul 4.30, pukul 4.45. Sebab nak prepare pukul 5 solat tahajud. Siapa dapat macam tu? Atau anda terpaksa menjadi ibu bapa yang majoritinya lakukan perkara yang sama, iaitu ingatkan anak setiap hari. Kalau kita kena ingatkan anak setiap hari, nampak tak? Maka anak kita pada bila-bila masa boleh terdedah untuk melakukan maksiat, boleh terdedah untuk melakukan perkara-perkara yang salah. Faham ke faham? Kita bimbang di saat kita tak ada, di saat kita tak memberi nasihat, di saat kita tidak menuju ajar dia, kerana kita disibukkan dengan kerjaya, disibukkan dengan tugasan harian kita, disibukkan dengan tugasan ofis kita. Anak kita perlahan akan dimakan oleh perkara-perkara negatif. Dia tengok video, dia tengok cerita-cerita bukan-bukan. Memula dia cuba-cuba tengok, lama-lama jadi satu kebiasaan. Ini yang kita takut. Sebab handphone kat tangan dia, ada password lah tu. Nampak tak? Ada password, itu jadi masalah. Kan? Bila mak abang tanya, terlupa. Mak tak tahu kan mak password apa. Mangut betul. Nampak tak? Instagram ada password, nak buka handphone ada password, semua ada password. Sebab dia nak tipu mak bapak dia. Jadi dia wujudkanlah password tu supaya mak bapak dia tak masuk, tak menerokai. Nampak tak? Tak stalker apa yang dia buat. Kalau dia buat benda baik, kenapa nak takut? Kenapa bila ada password?
Nampak tak? Sebab ada benda-benda yang mungkin kurang baik, ada perkara-perkara yang dia cuba selindung daripada mak bapak dia. Sebab tu ada password dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau anda adalah ibu apa yang cakap sekali anak ikut berterusan, alhamdulillah. Kita kadang-kadang anak kita berapa 8 tahun, 10 kali kena cakap. Satu hari berkali-kali kita cakap. Satu hari tau, belum cerita sebulan. Faham ke faham? Satu hari berulang-ulang kali. Solat 5 waktu ni berulang-ulang kali kita kena ingatkan dia. Nak masuk waktu apa satu TV, kita terpaksa tutup TV, mengamuk-amuk pula dia. Nampak tak? Kita terpaksa sorokkan remote control, kita terpaksa sorok. Kita terpaksa sorokkan kunci. Dia selama je ambil kunci motor kita, dia berjalan. Kan? Zuhur pun tak balik, asar pun tak balik. Balik-balik dah pukul 7, pukul 8 malam. Kita yang dah solat, orang solat kat masjid. Nampak? Betul ke dia solat ke tak betul ke? Sedangkan kat rumah dia tak solat, takkan kat luar dia solat. Jadi benda-benda macam ni yang kita risau. Satu, kita kena segerakan anak-anak ni tadi balik ke tempat-tempat yang dia jumpa Allah SWT. Yang dia belajar menjadi manusia, yang dia belajar menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Dan antara tempat tu ialah madrasah. Ada puluh ribu pelajar yang ada kat luar sekarang, kan, yang tak boleh balik sebab madrasah tidak dibenarkan operasi, sebab kena mematuhi peraturan. Jadi kita kena patuhlah, kita kena patuh peraturan. Tapi pada waktu yang sama kita kena suarakan apa harapan kita. Sampai bila kita kena faham, sampai bila. Sampai-sampai itu tuan sahabat-sahabat, share lah video ini, share live ini untuk bantu supaya suara ini sampai lebih jauh kepada sahabat-sahabat anda, teman-teman anda yang mungkin ada kedudukan dan sebagainya. Nak tanya bila soalan kita buat mesyuarat, kita dimaklumkan mungkin ada satu pertemuan dengan semua mudir-mudir untuk betul ke tak betul wallahu alam. Tapi untuk apa nak tunggu lagi, nak tunggu jumpa sekolah buka, tak ada pula pertemuan dengan semua pengetua-pengetua besar, contohlah. Nampak kan? Jadi benda-benda macam ni kita nak jelas, kan? Menangguh sesuatu perkara yang baik akan mengheret banyak perkara buruk berlaku, kan? Jangan tangguh. Kita solat pun tangguh pun dah berdosa. Solat kita waktu zuhur tu panjang, kita tangguh sampai nak masuk asar baru solat. Tetap solat, kan? Tetap solat pada waktu, solat dalam waktu zuhur, tapi dah lewat. Begitulah kehidupan. Jangan tangguhkan kerja. Kita diajar oleh guru-guru kita sesuatu yang baik jangan tangguh. Kenapa madrasah kita tangguh pula? Nampak tak? Kita diajar oleh ulama-ulama, kita diajar oleh ustaz-ustaz sesuatu yang baik jangan tangguh. Sesuatu yang baik jangan tangguh. Kalau boleh buat sekarang, kenapa nak tunggu besok? Kalau boleh buat sekarang, kenapa nak tunggu 2 jam lagi? Kalau boleh tunggu sekarang, kenapa nak tunggu minggu depan? Kalau operasi madrasah boleh berlaku pada masa yang terdekat, kenapa nak tunggu 3-4 bulan lagi? 3-4 bulan, berapa banyak budak-budak remaja akan rosak? Kamu tahu tak? Bukan kamu yang nak bangunkan mereka, kan? Kami. So, dah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan mereka duduk kat rumah. Bila balik, kamu rasa apa? Kan? Kamu rasa apa? Senang je kita nak bangunkan dia. Nak bangunkan dia secara fizikal tu dah susah, apalagi nak bangunkan dia sisi rohani dia. Nampak tak? Kan pegang Quran tidur ngantuk, dah mula kurang ajar, cakapnya kasar, dah mula mengelak-elak, tak masuk kelas. Ini kerja bukan senang. Kamu rasa mencetak orang dah jadi hafiz 30 juzuk adalah perkara senang. Kita nak bangunkan akhlak dia, itu yang jauh lebih susah. Dia nak baca Quran tu lain, nak bawa dia pergi ke Quran tu yang susah. Mengelak-elak. Nampak tak? Kalau ustaz tu leka, ustaz tu lalai, habis tak masuk kelas. Kan? Jahit salah. Nanti itu tak masuk lagi, kena hentam, kena maki, kena hambur dengan mak bapak. Sebab anak tak meningkat. Anak tak meningkat sebab dia masuk dalam kelas, dia tidur, dia tak nak mengantar. Ustaz dah gotan, ustaz dah marah, dah denda pun tak jalan. Nampak tak? Sebab inilah antara faktornya dah lali. Kan? Dah meha dengan kehidupan dunia ni. Ini benda bukan senang. Yang kita sedang perjuangkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan? Kita bagi soalan. Soalan dari follower Sumber PM. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau isteri dikhianati suami? Sejak saya berkahwin 27 tahun, saya tak tahu yang dia ada simpan hati pada orang lain, dan sejak perempuan tu jadi janda, dia berputih balik. Saya tak boleh terima kenyataan ini. Betapa kami bersusah payah memulakan kehidupan, bila dah senang, ini yang saya dapat. Dan orang tu tikam saya dari belakang. Suami cakap takkan kahwin, tapi berkasih sayang di alam maya. Apa nasihat Pak Haris? Oh, ni soalan semalam yang kita tak sempat jawab. Kan? Ada banyak soalan semalam kita tak sempat jawab. Tak sempat nak jawab. Okey, Puan. Memang ada banyak macam tu, Puan. Ada banyak macam tu. Masa mendaki sama-sama, bila berada kat puncak, dia saja menikmati kejayaan. Dan orang yang membantu dia, hulurkan tangan, hulurkan tali, hulurkan alat mendaki, dia tolak, dipinggirkan. Ini kehidupan. Yang saya cerita pasal madrasah ni sama jugalah. Nampak tak? Kalau orang mati madrasah, kalau orang sakit madrasah, ada hajat madrasah, bila semua buka, madrasah tak buka-buka. Macam itulah.
kita rasa kita dikhianati, kita disakiti. Kita rasa. Puan rasa sakit kan? Macam tu kami rasa sakit. Kenapa tak buka-buka madrasah? Macam itulah nak analoginya, nak kiaskan begitu. Puan, ini semua berlaku. Saya nak bawa sorotan sebelum peristiwa ini berlaku. Kan? Bila kita mendaki sama-sama, kita kurang menerapkan kasih sayang. Kita ada kasih sayang tapi tak cukup tebal. Kita kurang ikrar dan janji. Ikrar dan aku janji ni kurang kita sebut berulang kali. Dalam perhubungan kita suami isteri, kita mesti ada ikrar dan aku janji yang disebut, dilafazkan berulang kali. Bang, ingat detik ini bang. Bang, kita ingat sama-sama bang. Kita lafazkan sama-sama. Nampak tak? Kita lafazkan sama-sama detik susah kita bang. Tengok bang, kita hanya mampu makan Maggi sama-sama. Saya reda, saya terima abang seadanya. Saya harap abang satu hari nanti bila abang berjaya, abang jangan sini. Kena ada lafaz ikrar macam tu untuk ingatkan. Dan semua isteri-isteri, semua suami yang dalam perjalanan nak menuju ke arah kejayaan, anda sedang susah sekarang, anda kena rakamkan detik-detik ini supaya ia tidak melalaikan kamu ketika kamu senang. Ingat pesan Pak Riz, Iblis tidak akan pernah berputus asa untuk menyesatkan kita. Maka kita jangan sesekali berputus asa untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis tidak pernah berputus asa untuk dekat kepada kita. Maka kita jangan berputus asa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Masalah kita ialah bila kita diuji dengan kesusahan, kesakitan, kepayahan, kegetiran, kita ada Allah. Tapi bila kita mula nampak kesenangan, mula dapat kejayaan, kita perlahan tinggalkan tali Allah. Perlahan kita tinggalkan Allah. Ini biasa berlaku. Nampak? Sebab tu kita nampak yang lain. Isteri kita yang ber-40, kita dah tak nampak. Kita nampak yang lain. Sebab apa? Sebab kehidupan kita dah mula rasa senang. Sebab itulah penting sangat di awal pernikahan kita bangunkan matlamat family kita. Apakah matlamat yang kita patut capai? Dalam hashtag bersama Pak Riz 888 nanti, kan sebab tu saya ajak anda untuk hadir program ni 888 ni. Datanglah program ni, kita bangunkan matlamat keluarga, family planner. Family planner adalah salah satu perkara yang saya akan bawa masuk. Dan bila kamu ada family planner, perancangan keluarga, ia akan selalunya akan mengikat suami atau isteri untuk kekal dalam track yang telah ditetapkan. Faham ke faham? Bila tak ada track, kita biasa terkeluar. Bayangkan jalan raya tak ada lain tengah-tengah. Kita akan terambil jalan orang sebelah kita. Nampak tak? So wujudkan track tu. Banyak ibu dan ayah, suami isteri, kamu tak ada track tu. Jadi kamu merentasi kehidupan, struggle sungguh-sungguh tapi kamu tak ada track. Kamu tak nampak jalan yang kamu lalui. Sebab tu kita selalunya tersalah jalan, terpilih jalan yang lain. Kita terlupa apa yang telah kita lakukan sebelum-sebelum ni. Satu duduk sama-sama, bincang sama-sama, membina sebuah keluarga yang lebih baik. Rakamkan kenangan tu supaya bila kita berada satu tahap, kemudian naik satu tahap lagi, setiap tahap yang kita sampai, kita mesti ada sifat syukur. Kita mesti bawa sifat hamba kepada pencipta. Ini semua akan menghalang kita lupa daratan, lupa asal usul kita. Faham ke faham puan? So puan dah berada ke satu tahap yang berbeza. Bukan tahap mendaki lagi. Puan dah nampak kejayaan, suami dah mula lupa diri. Apa puan patut buat? Tetap saya ulang, ketetapan saya, kenyataan saya tidak pernah berubah. Apa dia? Puan hanya ada dua pilihan. Kekal atau tidak mahu bersama. Kalau puan nak tahu jawapan ni, puan kena buat solat 2 rakaat, minta petunjuk daripada Allah. Minta petunjuk daripada Allah. Manusia yang Allah sayang adalah manusia yang Allah sentiasa beri petunjuk pada dia. Kita tak nak kita tersalah memilih jalan. Kita tersalah buat keputusan dalam hidup. Nampak tak? Kalau once puan nak pertahankan perhubungan ni sebab puan rasa puan dah ber-40, kenapa aku pula nak mengalah? Perempuan tu senang-senang hidup di saat suami aku senang. Kalau puan nak suami puan balik, puan kena jadi seorang fighter. Jangan ada terlintas di hati, kenapa aku nak dapatkan suami aku balik? Itu kan suami aku, patut dia yang ber-40 dapatkan suami aku, bukan aku. Ini salah puan. Ini salah. Dan pendekatan ini tidak bijak. Puan kena fight untuk dapatkan suami puan balik. Nak dapatkan suami puan, tak perlu jumpa bomoh, tak perlu jumpa pawang, tak perlu jumpa pengamal-pengamal perubatan, tak perlu. Puan hanya perlu jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan hadirkan banyak insan-insan terbaik dalam hidup puan untuk membantu puan. Faham ke faham? Sebab tu selalu saya ingatkan, dekatkan diri kita pada Allah sebab sebaik-baik bantuan adalah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jumpa pawang, jangan pakai jin, dia akan menipu puan. Jangan pakai apa-apa perantaraan, dia akan menyesatkan perjalanan puan. Dalam akidah terjejas, maka hubungan juga akan terjejas. Nanti jin tu akan mengikat puan untuk selalu refer pada bomoh tu balik. Sebab bomoh ni diperlukan duit. Dengan pendekatan yang dia guna pakai akan menyebabkan puan akan refer di balik. Maka kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cari Allah Subhanahu Wa Taala.
nak dapat nasihat kepada orang sekitar puan tak jadi masalah, tapi refer Allah dahulu. Kan? Sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan Allah SWT. So puan kalau nak kekalkan perhubungan ini, puan kena jadi fighter. Puan kena dapatkan suami puan dengan kesungguhan, dengan kegigihan. Macam mana tu Pak Riz? Puan kena beri hemat yang terbaik, kelas pertama, 7 star. Macam tu maksud dia. Kita masuk hotel, bajet dengan hotel 5 star dengan hotel 7 star tak sama. Tak sama cara layanan dia, katil dia, permaidani dia, dia punya susun atur perkakas dalam hotel. Nampak tak? Warna cat semua tak sama. So puan kena letakkan diri puan servis 7 star. Puan layan suami puan yang terbaik. Jangan ada blame, jangan ada ungkitan. Biarkan dia sedang lakukan perkara yang salah. Saya tak minta puan biarkan, maknanya puan tak ada usaha. Puan sedang hemat yang terbaik. Bila puan servis yang terbaik, masak yang paling sedap, masak dengan hati yang penuh kebahagiaan, bukan yang tercedera. Puan masak dengan hati, minta bantuan Allah ketika masak. Wahai Allah, walaupun hati aku terluka, walaupun hati aku sakit, ya Allah tolong aku ya Allah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Amalkan zikir tu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kita minta Allah tetapkan hati kita kekal di track yang betul. Maka kita masak tu, kita minta ya Allah tolonglah hati aku supaya kekal cinta dan sayang pada suami aku. Satu kita masukkan zikir, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk kita kekal cinta kita, ketaatan kita, ketakwatan kita pada Allah SWT. Sebab bila kita ada cinta pada Allah, maka kita juga akan cinta pada isteri dan suami kita. So apa yang kita nak buat ya puan? Bila puan masak dengan penuh kecintaan. Ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi sebab suami aku cinta dan sayang pada aku kembali. Dia pakailah, perempuan tu pakailah berumur pakai pawang. Dia tak akan dapat gampas suami kita kalau puan mempunyai hubungan rapat betul dengan Allah SWT. Tidak ada mana-mana jin boleh kalahkan ayat Quran yang kita bawa. Percayalah. Mesti ada keyakinan puan. Mesti ada keyakinan. Dengan surah Al-Fatihah pun kita boleh tonggang terbalikkan iblis. Tonggang terbalikkan jin. Dengan surah Al-Fatihah. Baca dengan penuh keyakinan. Lafazkan dengan penuh keyakinan. Lafazkan dengan sungguh-sungguh. Insya-Allah. Baca ayatul kursi. Kan, ambil surah Alam Nasrah. Mudah-mudahan bila suami kita makan, dia penuh cinta kasih dia pada kita. Kan? Bila kita masak, nak kosek apa saja, nak kosek beras, nak kosek apa, semuanya ikut arah pergerakan tawaf. Insya-Allah. Kan? Kita buat. Jangan minta jawapan besok atau lusa. Itu hak Allah nak bagi bila. Usaha kita berterusan. Kita banyak habis masa, banyak mengomel. Kenapa kita tak bersamakan keluarga kita? Di saat suami kita atau isteri kita buat silap, kita banyak mengomel. Kita banyak bercakap, tapi tak ada usaha. Solat kita tak istiqamah. Tahajud kita tak istiqamah. Quran kita tak istiqamah. Zikir kita tak istiqamah. Jadi kita pertikaikan Allah tak hantar bantuan. Nak dapatkan bantuan Allah, istiqamah puan. Bukan amalannya bagi puluh-puluh ribu. Istiqamah secara berterusan. Kan? Dengan gigih, dengan penuh keyakinan. Yakin bantuan Allah mesti sampai. Bila anda buat amalan, anda kosek beras ikut arah tawaf. Batu selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Jangan bermain. Selawat tu besar Selawat tu kita boleh tumbangkan jin. Dengan amalan selawat, tombang terduduk jin ni. Kalau kita fight. Dan insya-Allah yakin. Kan? Jangan tunggu jadi ustaz ustazah baru nak berperang. Kan? Berperanglah sekarang dengan keyakinan bahawa kita ada bantuan Allah. Sama ada kita ustaz ke tak ustaz, bantuan Allah tetap sampai kalau kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang namanya ustaz, berapa ramai namanya ustazah, berapa ramai orang yang nama ulama, manusia bagi dia kedudukan ulama, tapi Allah tak nak pandang. Sebab dia rasa bahawa apa saja dibuat atas ilmu dia, apa saja dibuat atas keupayaan kemampuan dia, habis rosak iman dia. Bertuah kita orang biasa, bertuahnya kita orang awam. Sebab apa saja kita buat, kita benar-benar bergantung pada Allah. Ya Allah. Nampak tak? Ya Allah. Tolong aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Itu saja kita faham. Cakaplah apa yang kamu faham. Ya Allah. Tolong aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Engkau yang takdirkan hidup aku ya Allah. Maka aku meletakkan takdir ini pada engkau ya Allah. Tolong ya Allah, kau takdirkan yang baik ya Allah. Lelaki ini kau telah takdirkan jadi suami aku. Maka aku mohon ya Allah, takdir ini takdir yang baik ya Allah. Tolonglah dia menjadi suami yang terbaik. Suami yang boleh pimpin aku untuk pergi ke syurgamu. Suami yang boleh pimpin aku bergerak ke jalan yang benar. Bergerak jalan yang kau redai. Bergerak jalan yang kau sukai. Mintalah pada Allah. Ya Allah, tak tahu cakap bahasa Arab, tak tahu cakap bahasa Melayu. Nampak tak?
Ya Allah tolong, ya Allah, air mata jatuh air mata. Minta dengan sungguh-sungguh, air mata tak jatuh, tak nampaklah kesungguhan dia, sungguh-sungguhlah. Nampak tak? Minta pada Allah, ya Allah itu suami aku, ya Allah. Aku tak nak dia buat maksiat, ya Allah. Aku takut, ya Allah, berbulu dengan handphone, dia akan bertemu, ya Allah. Aku takut, ya Allah. Aku takut azabmu, ya Allah. Dia adalah imam aku, ya Allah. Ya Allah, jangan imam aku tersesat. Jangan imam aku, ya Allah, tersalah pilih jalan, ya Allah. Dia sedang diuji, ya Allah. Aku mohon, ya Allah, dia menang dalam ujian. Ya Allah, berilah dia hidayah. Ya Allah, berilah dia hidayah. Minta hidayah setiap hari. Nabi suruh sahabat. Nabi suruh kita minta hidayah. Walaupun kau ustaz ke, kau orang warak, orang alim, minta hidayah setiap masa. Kan saya dah kata, kutubah terakhir Nabi. Kan? Iblis ni mungkin sudah berputus asa untuk perkara besar, tapi tidak pada perkara kecil. Yang kamu kecil-kecilkan, itulah yang dia akan masuk. Yang kamu ambil mudah, itulah yang dia akan ambil berat. Dia akan masuk untuk merentasi hati kita, merentasi jiwa kita. Akhirnya rosak rumah tangga. Nampak tak? Selalu. Tadi semalam saya bercakap dengan tim saya cakap dengan pelajar saya cakap apa dia? Kan, bila saya ada madrasah, kan, saya tutup rapat-rapat madrasah dengan buat amalan yang kuat. Daripada subuh pukul 4 pagi kami bangun, kami tidur pukul 10, pukul 11 malam, kami buat amalan-amalan yang menyusahkan iblis. Ia akan melemaskan dia. Dia memang sukar masuk. Jadi, dia tak suka anak-anak madrasah baca Quran. Dia tak suka anak-anak merasa hidupkan sunnah. Dia tak suka kita baca taklim, kita hidupkan taklim. Dia tak suka kita hidupkan sunnah. Kita makan pakai talam, kita bersuap-suapan, kita makan ikut sunnah Nabi. Kita solat, kita hidupkan amalan-amalan ba'adiatan, ka'abdiatan. Kita buat amalan-amalan zikir beribu-ribu. Kita buat amalan-amalan sunat. Kalau kat rumah biasa orang tinggal, kat sini kita rapat-rapat. Iblis tak nak. Tapi iblis tak berputus asa. Apa iblis buat? Apa iblis buat? Dia pergi kat rumah kita, dia pesongkan akidah kita. Dia pergi kat rumah kita, dia akan ganggu pemikiran kita. Dia akan pergi kat rumah-rumah orang-orang yang lemah, dia akan pengaruh, dan orang ini direkrut oleh iblis untuk pengaruh kita bahawa anak kita sebenarnya tidak menjadi di madrasah. Sedangkan anak kita buka Quran tu, dia pegang Quran tu, dia baca Quran tu. Nampak tak? Maka iblis akan pergi kat rumah-rumah orang-orang yang lalai, orang-orang yang lemah, orang-orang yang ingkar perintah Allah. Maka iblis akan rekrut dia dan dia percaya yang dia benar. Maka dia akan sebarkan fitnah, sebarkan umpatan, sebarkan cerita di kalangan ibu bapa madrasah supaya mereka percaya bahawa anak dia tak ada apa-apa. Pegang Quran tak ada apa-apa. Baca Quran tak ada apa-apa. Nampak tak? Mereka percaya benda tu. Faham ke faham? Ini yang berlaku di hampir semua madrasah. Begitulah berlaku. Nampak tak? Iblis susah nak masuk madrasah. Dia nak suruh budak-budak isap rokok. Tak lepas madrasah Pak Riz ni. Dia nak suruh budak-budak liwat. Tak lepas madrasah Pak Riz. Dia nak suruh budak-budak ni ada nafsu. Tak lepas. Pelajar perempuan, pelajar lelaki sebelah-sebelah. Dia tak lepas. Dia nak suruh pelajar bergaduh, bertumbuk. Tak lepas. Semua kita rapat. Mantapkan. Maka dia tak puas hati. Dia tak puas hati madrasah tak ada liwat. Dia tak puas hati madrasah tak ada kes cabul. Dia tak puas hati madrasah tak ada kes rokok. Dia tak puas hati madrasah tak ada kes gendam. Dia tak puas hati madrasah tak ada kes mencuri dan sebagainya. Dia tak puas hati. Apa dia buat? Dia takkan benarkan anak-anak kan menjadi ustaz, menjadi orang berilmu, menjadi orang yang ada adab, ada akidah, sebab itu akan menyusahkan dia. Seorang ustaz kita mampu lahirkan, maka kita mampu lahirkan beribu orang di belakang ustaz tu asbab dakwah dia. Boleh faham? Seorang ustaz kita berjaya, seorang pelajar hafiz kita berjaya lahirkan dengan jati diri yang mantap, jati diri mencintai Rasulullah, mencintai agama, maka dia akan berdakwah melahirkan ribuan orang yang hebat. Itu iblis tak nak. Maka dia kerja seorang, dia tak nak berempat-pulah, nak pergi serang 1000 orang ni, penat dia. Maka dia gagalkan seorang ni. Dia seorang dia tak boleh masuk. Budak ni memang patuh kat madrasah, budak ni memang taat. Ini pengalaman Pak Riz. Budak yang baik inilah mak apak akan lingkup. Budak-budak yang baik ni mak apak biasanya akan rosak. Sebab iblis akan pergi ke sana. Yang keluar merasa bukan yang mencuri. Bukan sana. Yang keluar merasa bukan yang ada kes sebelum-sebelum ni. Betul tak? Yang keluar merasa adalah pelajar yang 20 juzuk, 18 juzuk, 19 juzuk. Pelajar-pelajar yang pandai, pelajar-pelajar bijak. Tanyalah mana-mana ustaz biasa berlaku macam tu. Tiba syahadah dia tak nak syahadah. Kan? Tiba syahadah dia tak nak syahadah. Mak apak dia berhentikan dia. Dia dah habis 3 juzuk, dia patut syahadah, tak nak syahadah. Mak apak pun pusing sana, goreng macam goreng pisang. Oh, madrasah ni tak boleh syahadah, kita nak pergi madrasah ni. Hakikatnya dia sedang mengelak sebab dia dah dipengaruhi, direkrut oleh iblis laknatullah. Ini berlaku dalam kehidupan. Nampak tak? Sebab tu puan yang bertanya soalan tadi,
Dapatkan setiap orang ada ujian tersendiri puan. Kan, jangan mengalah dengan ujian yang Allah bagi. Sebaliknya makin dekat dengan Allah sebab dia bagi ujian, ubat ada pada dia. Penawar ada pada dia, dekat dengan dia, insya-Allah suami puan akan diselamatkan. Percayalah. Kan? Bila kita tengok orang lemas, puan jangan membebel. Bila tengok orang lemas, puan jangan menjerit saja. Sebab orang lemas tak akan diselamatkan dengan jeritan puan. Puan kena berenang sama. Puan kena baling pelampung. Kalau tak mampu berenang sebab tak cukup berani, puan baling pelampung, baling tali. Nampak tak? Ikat kat tiang kalau tak berani nak pegang pakai tangan sebab nanti ditarik kita. Ikat pakai tiang. Insya-Allah suami puan akan selamat. Fight, jadi seorang fighter. Puan dah daftar tak program saya? 88. Ini nombor telefon, tinggalkan nombor telefon. Kan? 88. Hadir lah. Kalau tuan-tuan sahabat-sahabat nak bantu Madrasah Pak Riz, beri peluang pada Pak Riz untuk bantu anda dengan program seminar dipanggil hashtag bersama Pak Riz. 8/8 konsep online, bukan pergi dewan, bukan pergi auditorium, bukan pergi ballroom, tapi program online di mana Pak Riz akan bersama anda 8/8 nanti. Anda hadir sambil Pak Riz bantu anda. Anda sebenarnya dengan yuran yang anda bayar RM50 tu, anda sedang bantu pembangunan Madrasah Pak Riz. Nampak tak? Dia punya konsep urus niaga cantik, menarik, hebat, marvelous. Nampak? Awesome. Boleh faham ke? Faham? Inilah cara kita dapatkan pendapatan untuk bangunkan madrasah. Bukan sikit punya duit yang kita perlu peruntukkan untuk bangunkan madrasah, tapi kita tak pernah belajar untuk menangis, merengek, merintih pada orang meminta sesen duit. Tapi apa kita buat? Apa yang kita buat, inilah kita buat. Iaitu kita bangunkan seminar-seminar online melalui rentetan FB Live kita setiap hari. Dan anda kenal Pak Riz, anda nak bantu Madrasah Pak Riz, anda hadirlah program seminar online, anda tinggalkan nombor telefon, tim kita akan hubungi anda. Kalau anda rasa, tarikh tu tak kena, saya tak cukup duit, apa saja, mana-mana ruang yang kita boleh bantu, kita bantu. InsyaAllah, jangan risau, berkaitan dengan 88, kalau anda benar-benar ada masalah kewangan akibat kesan implikasi pada COVID-19 ni, anda masih boleh hadir live seperti ini secara percuma. InsyaAllah. Hanya doakanlah Pak Riz dapat berkarya lagi. Doakanlah perjuangan ini, perjuangan yang benar-benar ikhlas, perjuangan yang berani, perjuangan untuk menegakkan agama. Bila saya jawab soalan-soalan daripada tuan-tuan dan perempuan, wallahi saya nak lihat keluarga-keluarga bahagia dapat dilahirkan. Berapa ramai keluarga-keluarga yang pernah hadir FB Live ini, insya-Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah, berjaya kita selamatkan perhubungan mereka. Daripada nak bercerai, tak jadi bercerai. Daripada nak bunuh diri, tak jadi bunuh diri. Ini semua izin Allah dengan asbab adanya FB Live macam ni. InsyaAllah kita teruskan perjuangan. Kan, perjuangan ni tak semestinya indah setiap hari, tak semestinya wangi sepanjang masa. Tapi inilah perjuangan. Inilah perjalanan yang kita harus tempuh. Kan, seperti mana kita sentuh tentang madrasah hari ini, inilah perjalanan madrasah. Ada soalan? Kita pergi pada soalan seterusnya, insya-Allah. Tugas anda tolonglah share lah live ini. Kan? Kita ni banyak kena blok, susah nak share. Kan, anda boleh bantu kita. Kan? Ada saja jalan untuk orang halang kita untuk buat live macam ni kan. Banyak kena blok, tapi tak apa, kita teruskan. Kan? Sebab perjuangan ni walaupun ada seorang pun alhamdulillah. Dengan seorang boleh share 100 orang, dah ada 100 orang yang dapat video ini, mudah-mudahan dapat manfaatkan dalam perjalanan hidup dia dan hidup orang sekitar dia. Insya-Allah. Next. Soalan dari follower. Ya. Sungguh PM. Okey. Saya nak tanya, adakah Pak Riz ada buat rawatan untuk pesakit penaga dadah? Saya ada seorang adik lelaki yang berumur 36 tahun. Sudah agak lama terjebak dengan dadah. Dia juga duduk terbiar di coket, tak bekerja, dan boleh faham. banyak kali. Okey, dah faham. Pak Riz dah baca soalan ni. InsyaAllah. Adik-adik seorang penagih dadah berada kat coket, terbiar, dah lama dengan dadah 30 lebih tahun. Okey, nak bagi tahu satu benda. Kan, untuk ubat orang yang terlibat dengan dadah ni, dia bukan mudah. Kena faham tu. Dia bukan mudah. Sebab ketagihan tu telah menjadi darah daging dia, telah menjadi jiwa dia. Kan, dia boleh saja melukakan diri dia, boleh hentam sana hentam sini. Dia perlukan tumpuan yang sangat dahsyat untuk selamatkan. Satu, Pak Riz kebiasaannya kita beri keutamaan kepada orang yang bersedia untuk berubah, bersedia untuk tinggalkan dadah, tapi dia tak cukup kuat. Kita akan ambil mereka. Sebulan satu kes kita ambil. Jadi untuk puan ni, puan datang dulu untuk interview kita. Puan datang. Kalau dapat bawa adik lagi bagus. Kan? Atau datang, kita berbicara, kita bincang secara jujur. Sebab dia melibatkan kos. Kita tak nak kita ambil duit orang, tapi perjalanan tu tak jadi. Setakat hari ni, alhamdulillah, kita berjaya untuk semua kes kita. Alhamdulillah. Kan? Tetapi itu tidak menjamin bahawa dia tidak akan buat benda lagi. Itu mesti
keluarga mesti ada ilmu rentetan daripada itu nak buat macam mana. Kan tak semua penagih dadah yang Pak Riz ambil bekerja dengan Pak Riz, walaupun ada orang macam tu yang bekerja dengan Pak Riz, kan. Tapi kita perlukan support pada ramai orang. Satu, kita buat live macam ni, kita nak orang support. Nampak tak? Kita nak bantu sebanyak mungkin orang. Kita nak bantu sebanyak mungkin orang. Kita ada kawasan yang sangat luas. Kan Pak Riz ni, ini tempat ni lah lokasi yang disediakan oleh kerajaan. Kan. Rumah ada 45 buah rumah. Kita nak sebanyak mungkin rumah untuk kita letakkan rumah orang tua. Kita nak letakkan tempat untuk pusat penagihan dadah, pusat pemukil akhlak remaja. Tapi kita perlukan support anda, doakan kita lah. Sebab kita berusaha memang tak dapat, setakat ni tak dapat. Malah dah ada tanda-tanda bahawa kita kena keluar dari tempat ni. Ini jalan agama bukan senang. Pak Riz tak nak kongsi banyak cerita sebab kita tak nak hidup dengan simpati orang. Kita nak fight. Kita adalah fighter. Kita nak fight. Perjalanan Nabi sangat menyakitkan. Maka kita mencintai Nabi. Kita bersedia untuk berjalan di atas jalan yang Nabi jalan. Itu adalah ikrar kita. Nampak tak? Madrasah bukan tempat untuk dapat jawatan. Madrasah tempat kita selalu dimaki oleh mak bapak. Madrasah adalah tempat biasa kita dikhianati oleh orang yang kita percaya. Madrasah tempat kita sentiasa difitnah. Sentiasa tak pernah putus fitnah. Sentiasa difitnah. Sentiasa dikhianati. Dan mereka percaya mereka benar. Kita terima saja. Kita reda. Kita ampunkan semua dosa. Orang yang khianat kita, fitnah kita, umpat kita, biarkanlah. Kan? Kita minta pada Allah, beri kita kekuatan tu. Beri mereka hidayah. Beri kita kekuatan untuk teruskan perjalanan kita. Nak tolong sebanyak mungkin orang. Kita tak nak ada 30-40 orang yang khianat kita. Maka itu melemahkan kita untuk bantu beribu orang lagi. Hanya kerana ada 4-5 orang yang khianat kita, ia tidak akan melemahkan kita. Percayalah. Percayalah. InsyaAllah. Nampak tak? Lautan yang luas tidak akan menggelamkan kita. Selagi kudrat ada untuk kita renangi dengan tangan. InsyaAllah. Tak mampu kuat rentang, kuat terajang pun kita ambil. Kita buat apa saja untuk bantu orang lain. Ini bukan perjuangan untuk hidup. Untuk kita nak cari sesuap nasi. Tidak. Madrasah bukan tempat untuk jadi kaya. Dengan yuran kita yang sangat-sangat murah, kita tak mungkin boleh jadi kaya. Walaupun fitnah secara berterusan. Tak apa. Kan? Inilah jalan yang pernah Nabi lalui. Jalan yang Nabi disakiti, dizalimi. Jalan yang Nabi difitnah. Dan jalan inilah kita kena jalan. Untuk bertemu dengan Nabi SAW. Tidak ada jalan lain. Melainkan inilah jalan dia. Jalan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakitnya susah. Orang kata untungnya Pak Riz ada madrasah. Bestnya tak best puan. Ada madrasah tak best. Dari sudut bahasa manusia tak best. Dari sudut bahasa imannya, alhamdulillah. Faham ke faham? Dari sudut bahasa manusia tak best. Kan? Buat apa saya macam anjing mengonggong tulang, mengonggong bukit apa? Kan? Macam orang bodoh, macam orang gila. Madrasah bila nak buka. Baik, biarkanlah orang tak balik. Mak bapak bila anak-anak dekat madrasah banyak bising. Kan? Dia jagalah, biarkan. Tak. Kita sayang agama kita. Kita sayang pelajar kita. Kita nak mereka balik pegang Quran. Walaupun kita dibalas dengan apa saja pun tak jadi masalah. Sebab kita hemat untuk agama. Kita hemat untuk agama. Kalau manusia tak puji, itu tidak akan melemahkan kita. Perjuangan akan tetap diteruskan. InsyaAllah. Kan? Sebab tu puan yang tanya tentang anak, kalau dia ada jiwa fighter macam tu puan, insyaAllah dia menang. Kalau dia ada jiwa fighter, kan, dia tak akan kembali pada dadah. Kan? Sebab saya bercakap, sebab saya dah lalui kehidupan macam ni semua. Kan? Satu, kita boleh rawat banyak orang. Kan? Ya, kita boleh rawat. Tapi puan kena datang jumpa kita. Sebab kita ada short discussion. It's a very, very important discussion. Kan? Sebab dia melibatkan kos, dia melibatkan masa, dia melibatkan perancangan selepas itu. Kita tak nak lepas kita dah rawat, kita lepaskan dia kembali pada kehidupan lama dia. Dah bukan senang nak bangunkan orang macam tu. Kena faham tu. Jadi risiko kita sangat besar. Jadi kita bukan tempat nak buat duit, letak 10 orang, 20 orang. Boleh buat duit. Tapi bukan itu peranan kita. Kita nak lihat anak-anak yang bebas daripada dadah, bantu orang lain. Dan kita memang sedang buat macam tu. Ada antara mereka yang bekerja dengan Pak Riz sekarang, sedang lakukan perkara yang sama. Nampak tak? Itu perjuangan kita. Jadi supportlah kita untuk kita berjuang sama-sama. Mungkin bukan anak kita isap dadah. Mungkin bukan anak kita yang minum arak. Bukan anak kita yang berzina. Tapi jangan lupa, kehidupan mereka-mereka ini nanti boleh terpalit pada kita. Berhati-hatilah. Anak kita memang baik, tapi belum tahu jodoh dia siapa. Anak kita memang baik, tapi belum tentu kawan dia siapa. Anak kita baik detik saat ini, belum tahu ujian dia macam mana. Nampak tak berapa ramai isteri yang baik-baik, tapi ditakdirkan kahwin dengan lelaki yang minum arak. Berapa ramai isteri yang baik-baik, belajar sampai tinggi, belajar sampai ijazah PhD, tapi akhirnya berkahwin dengan orang yang makan rasuah, pecah amanah dengan kaki perempuan. Subhanallah, ini biasa berlaku kan, berlambak-lambak. Next, ada soalan seterusnya. Kita pergi pada soalan seterusnya. Soalan dari Haris Bahrin. Ya.
Salam Pak Aris dan tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ibu ayah kita dah meninggal, adakah mereka akan bertemu di syurga? Puan, saya ingat je ni, Nabi dah pesan, syurga neraka tak dibuka lagi. Kan? Dia masih lagi tidak dibuka. Faham kan? Orang yang meninggal dunia, dia berada di alam barzah. Kan? Syurga neraka hanya dimasuki bila berlakunya mahkamah Allah. Peristiwa Isra' Mi'raj tu adalah satu kisah yang digambarkan apa akan berlaku di syurga dan di neraka. Itu kelebihan yang Allah bagi, mukjizat terbesar, mukjizat hebat yang Nabi dikirimkan oleh Allah Subhanahu Taala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita sebagai umat Muhammad, kan, berpada-pada berhati-hati, ambil iktibar, ambil pengajaran daripada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah kalau tak diceritakan syurga dan neraka, mungkin kesungguhan kita tak cukup luar biasa. Sedangkan dah tahu neraka macam mana pun, ramai orang langgar peraturan. Ramai orang buat maksiat. Apatah lagi kalau tak pernah dengar cerita neraka. Nampak tak? Jadi syurga dan neraka ini Allah buka nantinya. Malah dikabarkan, dan ini kisah kitab yang saya belajar, ya, Fir'aun, Hammam, Abu Jahal diterbangkan yang setiap hari merentasi neraka. Mereka tak dimasukkan dalam neraka. Mereka merentasi neraka. Itu pun hancur mereka. Lingkup. Setiap hari tak salah saya diterbangkan 2 kali. Macam itulah. Kan? Melihat tempat yang mereka akan masuk. Habis mereka. Kan? Ketakutan susah cakap. Nampak tak? Jadi sahabat-sahabat, teman-teman, syurga adalah tempat yang memberi inspirasi, semangat luar biasa untuk kita berada di sana. Sebab tu kita berempat pulas. Ada orang amalannya mengejar syurga. Nampak tak? Ada orang amalannya mengejar reda Allah. Nampak tak? Kata guru Pak Aris, semuanya tak ada masalah. Sebab ia adalah satu inspirasi, semangat yang membezakan mungkin makam-makam kita. Tapi itu semua dibolehkan dalam Islam. Dan kita buat amalan sebab nak kejar pahala. Kita buat amalan sebab nak kejar syurga. Kita buat amalan sebab mencintai Nabi SAW. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Itu perjuangan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Soalan. Soalan dari Isha. Macam mana Pak Aris kalau kita tak ada sokongan family? Tak mampu Pak Aris lalui seorang-seorang macam-macam perkara. Pak Aris, apa patut saya buat? Siapa? Isha. Anda kena jadi orang yang ada jiwa fighter, sahabat. Dalam hidup, hakikat dan realitinya, ada orang yang hidupnya ada keluarga, ada teman, ada sahabat tapi tidak membantu. Hidup kita ni bergerak ke arah seorang diri balik. Kita bermula dalam perut ibu seorang, kita akan kembali dalam perut bumi seorang. Faham tu? Kita dalam perut ibu seorang, kita masuk ke perut bumi juga seorang. Faham ke faham? Kan? So dalam hidup, kalaupun tak ada orang sekitar hidup kita, itu tidak melemahkan kita sebab Allah ada. Manusia yang ada iman, ada takwa, mereka percaya kepada kehadiran Allah dalam hidup mereka. Mereka tahu Allah ada. Bila mereka tahu Allah ada, itulah sumber kekuatan mereka. Nabi SAW tak ada mak, tak ada ayah. Nampak tak? Ada banyak sahabat yang al-alah, kan, dia tak ada ayah. Tapi dia mempunyai semangat juang yang sangat tinggi. Bila dikabarkan oleh Nabi SAW bahawa ayahnya menunggu je di syurga, Allah semangat kuat. Walaupun dia tak dapat kasih sayang seorang ayah, dia tak dapat pelukan dakapan seorang ayah, tapi dia berjuang sebagai seorang yang hebat, yang ada jati diri, seorang fighter. Sebab tu dalam hidup sahabat, kalaupun anda tak dapat support daripada orang sekitar anda, anda tak ada family dan sebagainya, kan, itu tidak sepatutnya melemaskan anda dalam perjuangan hidup ini. Kan? Hidup ini dah sebuah perjuangan. Berapa ramai orang ada family tapi kena buang daripada family mereka. Nampak tak? Mereka disingkir daripada family mereka. Berapa ramai orang yang lahir tak ada mak, tak ada ayah sebab tak pernah jumpa mak bapak mereka. Orang lain yang jaga. So ini adalah perjuangan. Sejauh mana kamu melihat dunia ini, membezakan kamu dengan orang lain adalah bagaimana kamu melihat dunia ini. Nampak tak? Apa yang kamu percaya dengan perjalanan hidup anda, itu membezakan kamu dengan orang lain. Untuk apa dah ada family, kan, tapi merosakkan iman? Untuk apa ada family kalau mak bapak tu seperti macam tak ada je. Mak kerja sampai tengah malam balik, kita tengah tidur. Mak pergi kerja, kita tidur lagi. Ayah balik, kita tidur. Ayah, ketika kita pergi sekolah, ayah tidur. Nampak tak? Untuk apa family macam tu? Faham ke faham? Jadi kehadiran family itu sebenarnya untuk memberi kita satu bonus, satu kelebihan. Tapi tak ada, itu tidak melemahkan kita. Berapa ramai anak-anak hari ini, ada mak tapi tak hargai, ada ayah tapi tak hargai, ada mak, ada ayah tapi tak kisah pun.
sepanjang hidup dia, daripada dia bangun pagi sampai dia tidur, berapa kerap masa dia peruntukkan untuk cakap dengan mak dia? Baik tak payah ada mak. Nampak tak? Dia ada mak depan mata. Sepanjang PKP yang baru ni, sepanjang PKP, sambung pula PKPP, kan? Berapa ramai orang mak dan ayah depan mata tapi tak bercakap? Berapa banyak masa yang telah kita peruntukkan bercakap dengan mak bapak kita ni? Nampak tak? Kita banyak bercakap dengan handphone kita berbanding dengan ayah dan mak kita. Yang lahirkan kita mak, tapi yang banyak masa kita dengan makhluk ialah handphone. Nampak tak? Jadi buat apa ada mak? Buat apa ada ayah? Nampak tak? Kalau kita betul-betul sayang mereka, kita rasa kehadiran mereka, kita akan peruntukkan masa untuk mereka. Tapi kita tak ada kan? Sebagian besar kanak-kanak, anak-anak remaja ini lebih banyak masa dengan handphone, lebih banyak masa dengan TV berbanding mak bapak. Jadi apa beza dengan anda, sahabat? Nampak tak? So anda jangan menangis, anda jangan risau. Sebab banyak orang macam anda yang ada mak bapak tapi tak menggambarkan ada mak bapak. Jadi apa beza dengan anda yang tak ada mak bapak? Anda fight je. Hidup ini adalah seorang fighter. Ada rezeki kita jumpa. Datang lawat ziarah Madrasah Pak Riz. Hadir program-program Pak Riz. Mudah-mudahan kamu ada semangat luar biasa. Hidup ini kita jangan menangis saja. Menangis itu penting, tapi di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Hidup ini adalah satu perjuangan. Kesakitan itu menjadikan kita lebih kuat. Nampak tak? Kepayahan itu menjadikan kita lebih bersemangat. Itulah hidup. Kan? Bersyukurlah kita tak lahir dalam istana. Bersyukurlah. Kalau kita lahir dalam istana, mungkin saja kita lupa pada Allah. Mungkin saja kita lalai. Kan? Apa saja nak kita dapat mudah. Tapi dalam kehidupan kita sebagai orang awam, kita nak sesuatu, kita kena usaha bermati-matian. Itulah indahnya hidup. Satu, kita didik anak kita, jangan tunduk pada anak. Sebalik anak tunduk pada kita. Mak bapak banyaknya tunduk pada kehendak anak. Sebab tu anak-anak tak jadi manusia. Dia tak jaya jadikan anak, dia hantar madrasah. Kemudian akhirnya dia menangkan anak balik. Madrasah kena maki balik. Itulah kerja mak bapak banyak macam itulah. Jangan tunduk pada anak. Kita kena belajar untuk tundukkan anak, bukan anak tundukkan kita. Anak ber 8 tahun kau tak boleh senyapkan dia. Anak ber 8 tahun kau tak tahu ilmu. Kan ada satu kes, dia lambung anak dia, dia sapak, dia terajang anak dia. Sebab anak dia berapa tahun? 4 ke 5 tahun menangis tak berhenti-henti. Dia bengang, dia pukul anak dia. Ini mak bapak patutnya kita jamak sama-sama, kita kekar sama-sama bantai dia. Nampak tak? Bodoh, tak ada otak. Anak 5 tahun kau gotan, kau bantai pun dia akan buat balik apa yang sama. Nampak tak? Anak 2 tahun, apa dia tahu? Dia nangis dia sebab dia kelaparan, pampers dia mungkin basah kuyup. Nampak tak? Kau bantai, kau belasah dia buat apa? Kadang-kadang sebab tak tahulah, dia lupa yang dia ada otak kot. Nampak tak? Dia lupa cek dia ada otak ke tak ada otak. Atau dia terlalu banyak makan otak-otak. Faham ke faham? So kita tanam jiwa fighter kita dalam hidup kita. InsyaAllah kita akan berjaya dalam hidup. Next. Soalan dari follower. Ya. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kita nak didik diri kita dari termakan fitnah-fitnah orang yang suka mendambu domba? Nabi dah pesan kan. Ikut je cakap Nabi kan. Sebelum bagi salam kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam kan. Kita bacalah zikir tu kan. Ini adalah protection besar untuk kita tak mudah dimakan, tak mudah dipengaruhi, tak mudah dikhianati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dengan siapa kamu berkawan? Dengan siapa kamu berkawan? Dan itu yang selalunya Pak Riz selalu fikir. Kenapa dia boleh fitnah orang Kenapa dia boleh kawan dengan orang macam tu? Faham ke? Faham. Kan? Kita selalunya salah pilih kawan. Selalu kita fokus kawan ni pada budak-budak, anak remaja. Tapi mak bapak banyak salah pilih kawan. Kerana berkawan dengan orang salah lah kita mula fitnah orang lain. Kan? Kita mula cakap tentang hal orang lain. Kamu hantar anak ke madrasah, kamu hantar anak pergi sekolah. Sepatutnya kamu fokus pada anak kamu, bukan fokus pada anak orang lain. Kamu sepatutnya fokus pada anak kamu, bukan pergi berkawan dengan mak bapak lain, kemudian pergi serang tempat yang bangunkan anak kamu. Mana keadilannya? Mana kasih sayang tu? Nampak tak? Kamu serang tempat orang bangunkan anak kamu. Ini biasa berlaku di madrasah. Bukan madrasah Pak Riz saja, berlambat-lambat madrasah macam tu. Nampak tak? Kita bersama mak bapak yang pincang, yang cacat mindahnya, cacat akhlaknya, cacat adabnya, cacat akidahnya. Kita bersama, kita serang tempat yang bangunkan anak kita, tempat yang suapkan anak kita. Tempat tu ialah kita potong tangan dia. Macam mana? Nampak tak? So kalau anda tak nak termasuk dalam golongan macam ni, anda sentiasa minta pada Allah tahu. Minta hidayah daripada Allah. Jangan bermain. Banyak orang terperangkap. Sebab iblis akan sedaya upaya untuk pesongkan pemikiran kita, pesongkan akidah kita, memesongkan kepercayaan kita. Sebab itulah kita kena dekat dengan Allah SWT. Jaga tahajud. Jaga tahajud. Jaga tahajud. InsyaAllah bila kita dengar orang cerita tak baik, kita tak mampu nak pertahankan orang yang difitnah, kita angkat kaki, kita doakan kemudian. Faham ke faham? Kan? Hari ini kau susah nak jumpa orang pertahankan kau.
Kenapa kau cakap macam tu? Aku tak selesa kau cakap macam ni. Setahu akulah, dia orangnya baik. Aku tak ada masalah dengan dia. Kau cakap, tak. Susah kau nak jumpa orang macam tu. Faham tak? So, jangan harap pada manusia. Mereka akan buat anda bersedih. Mereka akan buat anda berduka. So, untuk elakkan fitnah, untuk elakkan anda termakan kata-kata orang, kita kena campur banyak orang. Tapi, berkawanlah dengan orang yang baik-baik, memberi kesan yang baik dalam hidup kita. Sebab kita nak pergi ke tempat yang terbaik, syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu lelaki yang terbaik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu, pilih kawan kita. Uruskan perjalanan hidup kita baik. Kalau tak nak dengar orang cerita hal orang, kamu jangan cerita hal orang. InsyaAllah Allah tak adikan orang-orang rusak dalam hidup anda. Boleh faham tak? Kereta cantik, masuk bateri rosak, kereta tak jalan langsung. Nampak tak? Macam itulah. Rosak pemikiran kita. Walaupun pelajar tinggi sampai ke langit, belajar hebat, tapi pemikirannya rosak. Hati rosak semua. InsyaAllah. Next. Soalan dari Isha. Ya, Isha. Macam mana Pak Haris dah rasa nak sembahyang, tapi bila nak buat tu susah. Pak Haris niat memang dah ada, tapi macam sangka nak buat. Kan saya dah pernah pesan sebelum ni. Dalam ibadah, ia bukan pilihan. Solat bukan pilihan. Anda tengah sesak nafas. Adakah menerima oksigen tu pilihan? Apa oksigen lagi? Oksigen, betul? Itu bukan pilihan, itu kemestian, itu keutamaan. Solat bukan pilihan, itu keutamaan. Jangan pilih lagi, jangan tangguh lagi, paksa diri. Kalau tak nak buat pun paksa diri. Nampak tak? Paksa. Itulah perjuangan kita. Itulah perjuangan yang patut kita buat. Faham ke faham, sahabat-sahabat? Solat bukan pilihan, tapi satu keistimewaan. Minta maaf, satu keutamaan. Maka kena solat. Sebab solat bukan pilihan. Nampak tak? Pak Haris, saya macam tak semangat. Solat bukan terletak pada semangat tak semangat. Solat kena buat walaupun kau tak ada semangat. Saya macam penat. Kau penat tak penat kena solat. Saya macam tak rasa macam tak ada macam keyakinan nak solat. Kau yakin tak yakin kau kena solat. Solat je dulu. Perlahan dia akan mendrive kamu. Solat akan memandu kamu ke arah kebaikan. Sebab melakukan ibadah solat ini adalah fardu. Jangan gurau-gurau. Kan? Bila kita hidupkan solat, dia akan menghidupkan yang lain. Itu penting solat. Orang sedekah, dia boleh tak solat. Dia tak solat tapi dia sedekah. Dia boleh buat amalan tu. Tapi Allah tak terimalah pasal solat tak. Solat ni adalah kunci dia. Kalau tak buka kunci ni, macam mana pintu-pintu lain di belakang pintu tu akan terbuka? Kena buka pintu ni dulu, baru terbuka pintu lain. Engkau tak boleh terus lompat sedekah. Sedekah benda senang, semua orang boleh buat. Ada duit je sedekah, ada duit sedekah. Tapi solat kau tak nak buat, tak boleh. Amalan kau tergantung. Engkau kena solat dulu. Solat itu adalah perkara yang paling utama yang kau kena buat. Bila engkau solat, barulah amalan lain akan bergerak sama. Nampak tak? Dia adalah kunci paling utama. Kalau kunci ni tak buka, maka pintu-pintu lain tidak akan terbuka untuk anda. Nampak tak? Solat dulu. Sebab tu banyak orang kata, Pak Haris, bapak saya dah meninggal. Macam mana boleh tak saya buat amalan sedekah pada dia? Kalau dia tak solat, sia-sia je amalan kau. Nampak tak? Kau buat apa pun tak sampai. Syaratnya solat. Kalau kita meninggal, kita solat, insya-Allah. Kan, buatlah tahlil 14 hari. Setahun tak pernah berhenti. Tapi bapak tak pernah solat. Habis, game over. Solat adalah perkara yang paling utama. Solat adalah perkara yang perlu diberi perhatian. Faham ke faham? Sebab tu didik anak bukan membaca. Bukan didik anak untuk pergi sekolah. Didik anak untuk pergi masjid dulu sepatutnya. Didik anak untuk kenal Allah sebelum dia kenal orang-orang lain. Selepas pada waktu dia kenal diri dia juga kena kenal Allah. Dia mencintai Nabi SAW selepas dia kenal Nabi. Nampak tak? Kita tak didik anak macam tu. Sebab tu banyak huru-hara dalam masyarakat kita. Huru-hara dalam kehidupan kekeluargaan kita. Faham ke faham? So, didik anak untuk mencintai Allah. Didik anak untuk kenal agama. InsyaAllah, anak tu jadi yang terbaik. Percayalah. Kan? Ini kita salah teknik, salah kaedah, salah metod, salah cara. Rusaklah. Tak ke manalah. Nampak tak? Walaupun anak tu pandai melangit sekalipun. Tapi kalau Allah tak dalam hidup dia, habislah dia. Itu yang banyak makan rasuah berterusan tu. Kan? Berzina sana sini. Ada perempuan simpan dan sebagainya. Kan? Sebab apa? Sebab dia tak ada itikad. Kalimah la ilaha illallah tak dalam pegangan dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini yang paling kita takut. Nah, apa lagi soalan?
Soalan terakhir untuk hari ini. Soalan dari follower. Ya. Salam Pak Arif. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. tertarik dengan tajuk kupasan utama hari ini. Ramai orang yang terlepas pandang akan isu madrasah dan sekolah pondok ni. Pada pendapat Pak Aris, macam mana kita nak sebarkan kefahaman mengenai pondok dan madrasah kepada masyarakat awam yang masih lagi tidak mengenali institusi madrasah ini? Orang peduli apa madrasah, Puan? Kalau Puan ada live sekarang, orang peduli apa tengok. Berapa ramai je masuk dalam live ni sebab tajuk dia madrasah. Cuba aku cerita pasal perempuan bogil, berlambat-lambat masuk. Cuba aku cerita pasal politik, perebutan kuasa antara Mahathir dan juga Anak Ibrahim. Berebut-rebut masuk, beribu-ribu masuk. Cerita madrasah, peduli apa orang? Nampak tak? Cuba cerita pasal politik. Cuba cerita pasal politik. Sekejapan tak mana-mana manusia datang. Kan daripada celah bukit, celah busut, kan atas bumbung, bawah lantai, bawah bumi, atas pokok, celah-celah tiang, semua masuk. Nampak tak? Cerita agama, cerita madrasah orang tak nak. Orang tak ambil tahu. Faham ke faham? Orang tak peduli pasal madrasah. Kalau orang betul-betul peduli, suara tu dah banyak kita dengar. Engkau pernah baca dalam surat Abah ke? Orang-orang berjuang untuk madrasah. Mana kau ada baca? Kau tak dengar, kau tak jumpa. Kan? Engkau tak jumpa. Engkau tak nampak. Nampak tak? Orang peduli apa pasal madrasah? Kan? Orang ni biasanya letak madrasah di penghujung. Bila anak pergi sekolah tak pandai, bodoh, kan? Baru dia cari madrasah. Anak kalau pandai dia tak cari madrasah. Ini fakta. Pergi tanya semua madrasah berapa ramai pelajar yang pandai ada kat madrasah dia sekarang. Berapa ramai pelajar 5A UPSR ada kat dia sekarang. Tak nak masuk form 1 tapi pergi madrasah. Berapa ramai? Kan? Ramai. Saya sendiri pun dalam keluarga anak saya apa semua selalu orang pertikaikan. Tahu bercakap bahasa Inggeris. Tahu ni. Orang berbangga dengan belajar di sekolah. Madrasah sentiasa dipinggirkan. Satu, saya berjuang. Di madrasah saya berjuang. Saya kata pada pelajar saya, selepas kita habis 30 juzuk, kita buat syahadah, kita fight SPM, kita ambil jurusan-jurusan yang terbaik, kita buktikan bahawa belajar agama bukan sampah. Belajar agama bukan hina. Nampak tak? Tapi kita kena support daripada kerajaan juga. Jabatan Jamiah Islam kena hidup. Nampak tak? Memberi pencerahan kepada masyarakat tentang apa itu madrasah dan pondok. Nampak tak? Dan ustaz-ustaz juga kena duduk bersama, kita bersatu. Kita tak boleh bawa kapal layar kita mengikut haluan masing-masing. Sedangkan kita bergerak atas innallah. Kita bergerak menuju ke arah lillahi ta'ala. Tapi kita bergerak sendiri-sendiri. Ini masalah kita. Satu, masyarakat pandang rendah pada madrasah. Sebab tu mak bapak masuk madrasah, dia boleh pindah, dia boleh tukar-tukar madrasah ikut suka hati dia je. Dia boleh pindah sana, boleh pindah sini, suka hati dia. Itu pun madrasah tak dapat sepakat. Tak dapat serati. Semalam bila kita buat musyarat, Pak Aris bawa tu. Pak Aris ada prinsip. Kita tak akan terima pelajar madrasah lain. Kita tak akan 25 juzuk pindah ke madrasah kita. Kita tak nak. Walaupun dia dah habis, kita tak nak nama. Atas penat lelah orang lain, kita dapat nama. Buat apa? Kita bangun ke agama bukan untuk dapat nama. Nampak tak? Orang tanya, Pak Aris, madrasah Pak Aris berapa orang dapat 30 juzuk? Kita bangga ke nak cakap kat orang, pelajar saya dah lahirkan 40 orang. 40 orang. Hafiz 30 juzuk. Tapi 20 lebih orang semua datang madrasah lain. Untuk apa? Nampak tak? Kita tak nak ambil atas keringat orang lain. Kita faham. Kita bangunkan masa kita faham. Bukan senang nak bangunkan akhlak anak-anak. Bukan senang nak bangunkan orang mencintai agama. Kan? Tapi oleh kerana bapak dia ada konflik dengan madrasah, tak puas hati, tak apa-apa, tak puas hati. Ada saja tak puas hati, pindahkan anak madrasah lain. Nampak tak? Madrasah tu pula ada mak bapak tak puas hati, pindah kat situ pula. Macam tu. Jadi agama jadi cacat. Agama jadi cacat merba. Agama jadi tempat tunggangan. Agama jadi tempat untuk orang suka-suka. Tak suka ni pergi sana. Engkau pernah dengar ke sekolah macam tu? Tak suka MSM pergi ke SPP sana. Tak suka SPP sana pergi MSM sana. Mana ada? Dia ada satu sistem yang jelas. Kita madrasah tak ada benda tu. Nampak tak? Satu, tonggang terbalik. Suka-suka nak masuk-masuk. Suka-suka nak kulau-kulau. Tak ada sistem. Nampak tak? Kita saja busuk. Kita saja daripada mulut sampai habis. Busuk je. Busuk je. Asal kau berhenti kita busuk lah. Asal kau berhenti kita busuk. Tak pernah wangi. Walaupun pakai minyak wangi sekapal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham tak puan? Kan? Orang bukan suka sangat cerita pasal madrasah ni. Sebab jauh betul dalam hidup dia. Kan? Hari ni kita punya salah seorang follower. Kan? Adik dia adalah antara mangsa kemalangan terak tentera. Di Sabah tak salah saya. Kan? Follower kita, adik dia adalah korban kemalangan tersebut. Dan dia akan jenazah sedang ditunggu. Akan dikebumikan di Kelibang Besar. Takdir ni kampung saya tu. Kan? Jadi dia minta pelajar madrasah kita untuk pergi ke sana untuk madrasah tutup. Madrasah tak ada pelajar, tutup. Nampak tak? Dia minta pelajar kita untuk buat solat jenazah. Kan? Pergi sebab Kelibang dengan tempat ni dekat je. Kan? Pergi. Nampak tak? Tutup. Madrasah tutup. Pelajar tak ada. Nak buat apa? Nak buat siapa? Nampak tak? Kalau kita ada madrasah,
Kan? Kita kontak dengan kawan ada 30, 40 semua solat jenazah gaib. Kita ada 10. Persatuan kita ada 40, 50 madrasah. Kita kontak semua persatuan. Kita kontak semua madrasah. Tolong ni sahabat aku ni, bapak dia meninggal lah. Kita minta tolong buat solat jenazah gaib. Tak mulia ke? Si Manyat, ya Allah kan. Berpuluh-puluh madrasah buat solat jenazah gaib. Contoh macam tu lah. Nak bagi gambaran ringkas apa itu madrasah. Dapat kan? InsyaAllah. Tapi kita akan bagilah. Kita akan bagi untuk bantu sahabat kita. Kalau anda sahabat anda mungkin anda tengah sibuk, tak mungkin ada dalam live ni kan, tapi kita ucapkan takziah pada anda. Jom kita sedekahkan surah Al-Fatihah kepada arwah yang abang ni adalah follower saya dalam live ini. Kita sedekahkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan rohnya ditempatkan di tempat orang-orang beriman, diberi perjalanan yang mudah di alam barzah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi itulah perjalanan madrasah. Kan? Nak cerita apa lagi? Kan? Sebab tajuk madrasah banyak orang tak nak masuk lah. Madrasah tak payah ceritalah. Tunggu je lah Pak Riz, apa nak cakap, tunggu je lah. Kan? Tunggu je lah. Kan? Kita tunggu je lah. Kalau agaknya mereka teringat adanya madrasah, buka lah. Kan? Tak tahulah apa halangan-halangan yang akan diletakkan. Kan? Kita risau kan, takut halangan sebab ada madrasah dah tak mampu nak berfungsi. Kan mereka tak mampu. Kesian kat ustaz-ustaz. Kan artis-artis pelakon ada orang bercakap juga. Tak ramai orang bercakap tentang ustaz. Berapa ramai ustaz terpaksa hilang kerja sebab madrasah tak mampu bayar gaji. Tak banyak orang bercakap tentang tu. Biar saya cakap. Biar saya lah orang pandang rendah, bodoh, tak apa. Saya kena cakap. Bila artis cakap, walaupun banyak orang tentang, tapi orang sedar, oh ada artis yang hilang kerja sebagai pelakon. Kan? Kerajaan ditekan berterusan, maka akhir kerajaan benarkanlah buat filem dibenarkan balik. Sebab tekanan mereka ada suara, mereka keluarkan suara mereka. Nampak tak? Kan? Live dah boleh lah. Konsert boleh buat tapi tempat tertutup. Alhamdulillah lah kan. Ada konsert Ses and Awi. Ujung tahun. Kan? Madrasah mampus kau lah. Suka tinggal lah. Kan? Boleh faham? Faham tak? Mesti ada suara lah. Ustaz-ustaz banyak kena buang. Ustaz-ustaz tak ada kerja, hilang pendapatan. Sebab madrasah tak ada duit nak bayar gaji ustaz. Madrasah bukan institusi kaya tuan-tuan. Kita bukan SBP, MRSM yang ada peruntukan besar. Selalunya kami ini akan digunakan dalam platform politik. Peruntukan juta-juta untuk madrasah. Madrasah. Kan? Beramai ustaz yang tak ada kerja, yang hilang pendapatan. Tak ada siapa berjuang. Tak ada siapa yang bawa nasib mereka. Sebab namanya ustaz, dia tak suka nak mengengek dalam FB. Tak suka nak beritahu kisah hidup dia. Dia redah je lah, syukurlah. Cukuplah apa yang ada, insya-Allah, alhamdulillah. Kan? Itulah perjuangan ustaz-ustaz. Itu mereka memang hebat lah, luar biasa. Tabik spring untuk anda semua. Kan? Masyarakat tak tahu kesusahan anda. Masyarakat tak tahu kedukaan anda. Faham ke faham? Masyarakat tak tahu. Kan? Sebab ustaz dia bukan makan nasi. Ustaz naik kereta pun tak makan minyak. Jadi dia tak perlukan duit. InsyaAllah. Tak ada apa nak cakap lagi. Kita jumpa besok lah. Bercakap tentang isu-isu kehidupan kita. Kan? Madrasah ada sebahagian dari kehidupan kita. Memandangkan Pak Riz ada madrasah sendiri, maka kita bercakap berkaitan dengan madrasah. Mana platform lagi nak cakap? Inilah dia. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan. Mudah-mudahan Allah beri kita kejayaan, kemuliaan, insya-Allah. Kan? Dunia tempat kita susah, akhirat tempat tinggal abadi kita, dan kita nak senang kat sana. Insya-Allah. Jaga diri baik, kan? Insya-Allah. Tolonglah jaga agama ni. Sebarkan live ini. Mudah-mudahan dia sampai ke tempat yang patut dia sampai. Insya-Allah. Anda semua terbaik. Bye. Jangan lupa tinggalkan nombor telefon anda untuk e-book Pak Riz, seminar Pak Riz, dan kalau nak bantu madrasah, beri sumbangan. Terbaik, insya-Allah.